hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita hari ini. Kembali menemui anda di episod di hari Khamis. Hari ini dah pun 9 April 2020. Kami mengharapkan agar hari ini baik-baik sahaja, lebih baik daripada semalam insya-Allah, dan pastinya anda dapat melalui hari ini bersama dengan keluarga untuk sesuatu yang bermanfaat. Seperti juga di Wanita hari ini ada perkongsian bermanfaat kami nak berikan kepada anda. Dan kalau anda dah tengah masak, boleh terus kongsikan bersama kami. Kalau saya ni selalu ingatkan penonton Wanita hari ini untuk kongsikan masakan mereka sebab musim idea dan rasa-rasa musim PKP ni ramai yang aktiviti yang paling banyak dilakukan adalah makan, masak, makan, masak. Okey, tapi apa pun terus setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Topik kita pada hari ini cukup menarik. Bahaya jadi burung hantu. Mungkin dekat rumah tu ada yang belum bangun lagi kerana tidur lewat malam semalam. Saya yang tengah cakap ni pun terasa sedikit sebab malam semalam saya pun tidur lewat. Kalau Rina tak? Rina disiplin sikit. Oh, tidak jugalah. Ada masa saya memang tidur awal, tapi ada masanya sepanjang tempoh PKP ni saya pernah tidur paling lewat jam 4 pagi. Ini yang masalah yang berlaku dalam kalangan saya kira bukan sahaja orang dewasa tetapi golongan kanak-kanak juga mungkin terkesan dengan situasi ini di mana waktu tidur sudah pun bertukar menjadi lebih lewat dengan melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelum ini di waktu tidur kita. Tapi ada yang mungkin Rina tidur lewat disebabkan mungkinlah kalau yang work from home pagi tak boleh sangat kerja. Jadi malam selepas anak-anak tidur baru mereka boleh melaksanakan tugas mereka. Tapi ada pula macam tak tahulah siapa ya, macam ada orang ni dia bawah selimut main Candy Crush ke, tengah scroll Instagram ke. Dalam situasi begini mungkin kita rasa kita dapat mengisi banyak waktu kekosongan sementara nak pejamkan mata ataupun lelapkan mata. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu tentang kesan dan bahayanya. Ya, betul. Dan itu yang akan kami bincangkan hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita atas panggilan sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, kami ingin kongsikan bersama dengan anda laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita saksikan. Ibarat burung hantu, tabiat berjaga malam semata-mata untuk melayari internet, melawat media sosial dan menonton televisyen seolah-olah sudah menjadi perkara biasa dalam kalangan masyarakat. Sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, pastinya lebih ramai individu yang mengambil kesempatan untuk berjaga hingga lewat malam. Memandangkan ketika ini, kebanyakan daripada mereka mempunyai banyak masa terluang sehingga menyebabkan kitaran waktu tidur turut berubah. Lebih membimbangkan ramai antara mereka yang tidak sedar bahawa gaya hidup ibarat burung hantu ini boleh memberi kesan yang tidak baik untuk kesihatan. Menurut laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, tabiat ini boleh menyebabkan gangguan fungsi kognitif, pelupa, tiada daya tumpuan, gangguan emosi dan masalah kesihatan seperti obesiti. Selain itu, satu kajian yang dijalankan oleh sebuah syarikat swasta dianggarkan lebih 1/3 penduduk di negara ini tidur kurang 7 jam setiap malam. Keadaan ini sangat berbahaya jika ia berlarutan. Terdapat satu perkongsian di laman Twitter menceritakan mengenai bekas majikannya yang kerap tidur lewat dan berjaga malam untuk menyiapkan tugasan. Akhirnya mengalami masalah salur darah di bahagian otak dan mengakibatkan mangsa lumpuh dan tidak boleh bercakap. Tabiat tidur lewat atau burung hantu ini tidak seharusnya dipandang remeh. Kegagalan dalam menjaga dan menghargai waktu tidur yang ada bukan sahaja jelas mengganggu kesihatan individu, malah mungkin mengundang maut.
serba sedikit laporan ringkas berkenaan dengan topik yang kami nak bawakan hari ini, iaitu bahaya jadi burung hantu. Kita tak tahu berapa ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini sebenarnya yang memegang status burung hantu ketika ini. Tapi sebenarnya kita nak bersama dengan seorang selebriti ini, personaliti ini yang mungkin nak berkongsi pengalamannya sendiri jadi burung hantu ke tidak. Kita bersama dengan Azizul Amar atas talian sekarang ni. Hello Azizul. Mana dia? Baru bangun ke? Dia buat magic pula ya. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, tapi masih lagi berada di dalam kawasan rumah ya? Walaupun di luar? Kawasan rumah. Alhamdulillah. Di luar rumah. Aha, okey. Dan saya lihat tadi kat Instagram main gitar tu jadi ke tak? Semalam punya. Jadi ke tak? Tak, ya. Setakat ni yang di-plan tak jadi. Okey. Yang menjadi nyanyiannya ke laut. Okey. Apa pun. Kejap, Mak. Kejap. Daripada riak wajah, tengok mata tu macam sembab. Tidur pukul berapa malam tadi? Kalau ikut semalam, nak cuba menyempurnakan permainan gitar tu sampai pukul 1 lebih. Wow, okey. Tapi disebabkan main gitar tu sampai pukul 1 lebih, anak pun tidur lambat sebab bapaknya bising. So kita kena stay up sikit lambat untuk nak tidurkan anak pula. Okey, jadi kalau kita lihat Amar ni ada sebabnya lah. Satu, dia nak praktis main gitar. Lagi satu, dia nak tidurkan anak. Tapi lah Amar kan, kami dengar kata Amar ni kuat main game. Dan Amar pernah mengalami fasa di mana Amar tidur lewat sebab selalu main game. Jadi mungkin Amar boleh kongsikan pengalaman tu juga. Bagi saya itulah masalahnya, bukan masalah lah. Bila duduk di rumah, mungkin hiburan untuk diri sendiri adalah main game dan sejak 2 menjak ni terkenal dengan satu aplikesen di internet bernama Plato. So saya pun duk galit main tengok dah pukul 2. Main dah pukul 3. Itulah masalahnya. Dia main pula ya. Okey. Rina ke tu? Ya. Amar, kita nak tahu juga. Ya, dalam tempoh sebegini pastinya ia memberi kesan kepada Amar. Tapi kalau dilihat juga, mungkin waktu tidur anak bertukar. Tadi Amar ada sentuh, anak pun dah mula tidur lewat. Kalau kebiasaannya waktu tidur mungkin awal, tapi dalam keadaan sebegini, waktu dah menjadi lewat, ada tak timbul sebarang mungkin perubahan emosi Amar ataupun anak sendiri bila bangun tidur? Sebenarnya kalau ikutkan saya dengan wife saya Nina, kita memang agak menjaga waktu tidur. Dan kalau ikutkan Aisyah, sebenarnya dia tak selalu pun tidur lewat. Okay. Sebab kita dah set, dia akan tidur dalam pukul 9, pukul 10. So bila kita dah train diorang tidur awal, so saya boleh kejutkan diorang dalam pukul 7. So saya boleh recycle balik tidur siang dia pukul 11.30 sampai pukul 1.30. So daripada segi emosi saya tak terganggu sangat sebab saya pun kena didik diri saya untuk jadi berdisiplin supaya saya boleh menjadi contoh untuk anak saya. Aha, okey. Jadi di sini Amar, kalau kita lihat di social media, Amar banyak menghiburkan kami semua. Jadi teruskan dengan video-video yang menghiburkan, dan mungkin di sini Amar ingin mengambil kesempatan untuk memberi apa-apa pesanan kepada penonton-penonton wanita hari ini. Saya rasa untuk yang menonton di rumah, jangan sesekali lalai dan alfa dengan apa yang telah dinyatakan oleh kerajaan kita, sentiasa duduk di rumah. Kalau kata tak ada apa-apa yang boleh buat di rumah, sebenarnya macam-macam kita boleh buat. Kita buat satu tema, satu hari, satu ilmu yang baru. So macam-macam kita boleh buat. Okey, baik. Terima kasih Amar untuk perkongsian tersebut. Sama-sama. Kirim salam dengan isteri, jaga diri, jaga keluarga. Baik. Assalamualaikum. Kamu berdua ada masalah tidur ke? Kalau ada masalah tidur, saya boleh tolong didik macam mana untuk nak menjaga. Baiklah. Buat masa ni insyaAllah masih lagi dalam waktu yang boleh diuruskan. Baik. Terima kasih Amar. Saya boleh pergi ya? Ya, boleh. Buat magic lagi. Saya boleh pergi ya? Saya pergi. Saya datang balik. Okey, Baik. itu dia Azizul Amar yang sekarang ni dalam ramai-ramai artis ni tengah banyak mengeluarkan video-video yang menghiburkan, yang orang kata boleh bagi kita relax sikit lah bila kita tengok video Amar sendiri. Betul, kalau bosan kat rumah itulah caranya. Tengok je selebriti-selebriti kita dari memasak, melakukan aktiviti bersama dengan keluarga, pasti
anda hilang stres dan juga terhibur. Okey, dan berbalik pada topik kita hari ini, bahaya jadi burung hantu. Sekiranya anda ada apa-apa yang ingin dikongsikan, terus ke laman sosial Wanita Hari Ini di Facebook atau Instagram. Tanya soalan anda, kongsikan pengalaman anda, dan kalau boleh kami akan tanyakan soalan anda kepada tetamu-tetamu kita. Sekejap saja lagi kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami, dan saya sempat Rina ke Facebook Wanita Hari Ini untuk cek komen penonton-penonton kita, dan ada yang sudah bertanya ada tips untuk tidur awal tak? Saya susah nak tidur awal, tak boleh lelap mata, banyak masalah. Tak apa, hari ini kita akan kongsikan bersama dengan anda. Okey, sekarang ni berada di talian bersama dengan kita Profesor Dr. Sajaratun-Nisa Osman, pakar perunding kanan Jabatan Perubatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Prof? Saya sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak berkongsi bersama dengan penonton wanita hari ini berkenaan dengan bahaya jadi burung hantu, ya, Prof. Ini masalah tidur lewat dalam kalangan masyarakat kita berdasarkan kepada situasi yang berlaku ketika ini. Saya percaya ramai dalam kalangan rakyat hari ini sebenarnya waktu tidur mereka dah bertukar. Mungkin kita nak tahu, ada yang melihat ia mungkin sebagai salah satu cara untuk melakukan aktiviti-aktiviti di waktu mereka yang sepatutnya tidur ini, dilakukan macam-macam perkara. Tapi kita nak tahu, apakah sebenarnya kesan bagi kita ni yang suka tidur lewat? Okey, pertama kali terima kasih kepada Wanita Hari Ini kerana menjemput saya untuk bercakap tentang topik yang sangat menarik. Bila saya cakap dengan staf yang lain, jangan jadi burung hantu, mereka bertanya, kenapa burung hantu? Burung hantu tu sebenarnya mengenai berjaga malam. Yeah. Okey, jadi saya rasa saya mulakan dengan kenapa berjaga malam. Setengah orang mereka tu berjaga malam kerana tugasan. Sangat sibuk bawa balik tugas, balik ke rumah dan terus berjaga malam, habiskan kerja. Ada juga orang yang berjaga malam sebab dia stres, dia tak boleh tidur. Ataupun dia dah tidur dan dia terjaga awal, terganggu tidur. Tetapi saya rasa dalam sekarang di mana ada kawalan pergerakan MCO ini, ramai yang berjaga malam kerana mereka terikat dengan gadget. Sama ada telefon bimbit, tablet, laptop ataupun PC. Okey, bagus kerana kebanyakan orang cuba untuk dapatkan maklumat terakhir mengenai wabak COVID-19 ini, tetapi saya rasa ramai juga yang terikat dengan gadget ni kerana mereka melayari Facebook ataupun Netflix ataupun benda-benda dalam social media. Jadi ini menyebabkan ramai yang menjadi burung hantu pada waktu MCO ini. Okey, baiklah doktor. Sememangnya ada banyak sebab yang menyebabkan ramai dalam kalangan rakyat Malaysia sekarang ni tidur lewat. Mungkin seperti yang doktor ceritakan tadilah, ada yang terpaksa melakukan kerja, ada yang dah jadi tabiat sepanjang 3 minggu ini. Dan mungkin doktor boleh menyentuh sedikit mengenai kesannya terhadap kesihatan mereka. Mungkin secara amnya, ada yang kaitkannya dengan tekanan darah tinggi, obesiti. Mungkin doktor boleh ulas lebih lanjut. Boleh. Kita selalunya terlepas pandang tentang pentingnya untuk tidur. Because bila kita cakap tentang kesihatan, kita cakap perlu pemakanan yang bagus dan juga aktiviti fizikal supaya badan kita sihat. Tapi kita lupa ataupun terlepas pandang tentang perlunya tidur yang cukup dan juga kualiti tidur yang bagus. Kerana terdapat banyak bukti menunjukkan bahawa sesiapa yang kurang tidur atau kualiti tidur tidak cukup amatlah berbahaya dari segi metabolisme. Contohnya obesity, maknanya kalau nak kurus, pastikan tidur cukup. Okay? And then dari segi serangan jantung, stroke, dan juga dari segi bagaimana fungsi otak kita. Nanti saya akan terangkan tentang fungsi otak. Dari segi immunity,
kalau kita nak sihat, terutama sekali waktu sekarang, bukan saja perlukan pemakanan dan juga jarakan penjarakan sosial, tetapi kita perlu imuniti yang kuat. Jadi tidur adalah salah satu benda yang perlu kita tekankan supaya kita mempunyai imuniti badan yang sihat. Dan juga I think yang paling penting sekali dari sudut pasangan, kalau tidak mencukupi tidur, boleh memberi kesan kepada kesihatan reproduktif. Okey. So ada beberapa bukti di negara yang mana mempunyai iklim berlainan kan, bila mereka ada daylight saving, maknanya bila siang hari itu lama, jadi mereka ada lebih 1 jam. Jadi penduduk di negara begini dia akan tidur lagi kurang, dan apa yang mereka dapati adalah waktu daylight saving ini, summer ini, lebih banyak kes-kes serangan jantung, stroke, kemalangan jalan raya dan juga kes bunuh diri. Okey, jadi itu secara rawaknya mengenai kesan. Dan juga kalau dari segi fungsi otak kita, untuk pelajar, kalau mereka belajar di siang hari ataupun terus sampai ke malam, waktu tidur itu adalah di mana otak kita akan cuba menilai balik apa yang telah dibelajar dan untuk simpan apa yang dibelajar. Maknanya the moment you go to sleep is when the time you push the save button. Sebab itu kalau belajar, pergi tidur. Lepas tu dia akan simpan dalam memori kita. Dan juga dari segi sudut memori, telah terbukti bahawa ada kesan terhadap memori dan juga emosi kita jika kita tidak cukup tidur. Prof juga mungkin boleh jelaskan apabila kurangnya waktu tidur secara tidak langsung juga sebenarnya kuantiti waktu tidur kita juga tidak elok, orang kata. Bagaimana sebenarnya kita nak memastikan dalam situasi begini kita perlu untuk tidur yang cukup dengan kuantiti yang betul. Kalau diikutkan orang dewasa 7 hingga ke 8 jam. Mungkin ini yang sebenarnya membawa kepada permasalahan, dahlah lewat tidur. Tidur kuantiti tidurnya pula tak cukup. Betul. I think yang paling penting sekali perlu kita ketahui secara amnya kita memerlukan lebih kurang dalam 7 hingga 8 jam untuk tidur dalam satu hari. Itu secara amnya untuk semua orang. Tapi dalam sesetengah kategori, maknanya kalau budak-budak mungkin lagi lama. Okey. Yang paling penting sekali adalah cara kita menilai kepentingan tidur. Mindset kena betul. Maknanya tidur adalah salah satu keperluan dalam hidup kita. Bukan saja untuk makan dan juga exercise. Tapi tidur penting. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah juga di mana kita mesti belajar balik bagaimana untuk tidur. Okey, ingat tak kalau kita ada anak-anak kecil, kita akan pastikan lampin ditukar, dah siap lap badan, mandi semua dan selesa dan bagi tidur. Jadi kalau orang dewasa, maknanya kalau kita nak tidur tu kita kena prepare ourselves to go to sleep. Sejam, 2 jam sebelum itu, maknanya off the gadget, off that lighting, that artificial light. Pergi gosok gigi, basuh muka, basuh kaki dan pergi masuk ke bilik, dan the environment di dalam bilik itu selesa untuk tidur. Tidak bising, senyap dan dia punya suhu dia sesuai. Itu adalah salah satu caranya. Dan paling penting sekali adalah regularity. Maknanya kita kena pastikan ini dijadikan sebagai habit. Dia tak boleh hari ini kita tidur awal, besok kita tidur lambat. Tak boleh. Kita adalah creature of habit. So it has to be regular. Dan I think sekarang ni walaupun ramai yang bekerja di rumah dan kita ada kelonggaran untuk bangun waktu yang kita suka, tapi seeloknya kita pastikan kita punya rutin itu sama. Maknanya waktu tidur dan waktu bangun tu mesti bagaimana kita pergi ke kerja. Sebab sekarang ramai yang bekerja dari rumah kan. Baiklah doktor, mungkin di penghujung perkongsian ini doktor boleh berikan sedikit nasihat kepada penonton-penonton kita supaya mengambil tidur ini sebagai satu keperluan, sesuatu yang penting.
Okey, saya yang paling penting sekali kalau mau kurangkan penuaan, tidurlah cukup. Okey, kalau mahu hubungan pasangan baik, tidurlah cukup. Dan juga kalau mahu kita fungsi otak kita bagus, tidurlah cukup. Dan juga kalau kita ingin kurangkan risiko untuk serangan jantung atau stroke ataupun kanser, obesiti, pastikan keutamaan diberi juga untuk tidur. Itu saya punya nasihat. Sangat berguna, Prof. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi perkongsian yang sangat bermanfaat untuk penonton wanita hari ini. Jaga diri ya, Prof. Terima kasih. Stay safe and well. You For too. you and everyone. Saya suka tips pertama tadi tu akan mengurangkan penuaan. Malam ni semua orang penuaan lah tidur. Semua orang tidur awal. Saya percaya sebab dalam situasi ini ramai yang sebenarnya sudah lari waktu tidur mereka sehingga menyebabkan waktu keesokannya mungkin badan akan berasa lesu, penat. Bayangkan Sugi, dalam tempoh ini juga ramai yang akan mengambil kesempatan. Kadang-kadang bila waktu dah sampai waktu tidur, dah duduk atas katil, bergelap tapi masih lagi mampu tengok telefon dan sebagainya, kita risau tentang kesan mata pula. Bagaimana sebenarnya ia boleh menyebabkan masalah kesihatan mata. Kalaulah perkara ini tidak diambil secara serius, kita anggap ia perkara biasa, nak isi masa lapang sebelum mata ni lelap, sebelum kita dapat tidur dengan lena, kita rasa perkara itu adalah satu perkara yang biasa. Kita nak tambahkan ilmu pengetahuan, tapi hakikatnya banyak perkara yang mungkin mendatangkan kesan risiko. Dan selalunya kita dengar ataupun kita baca mengenai blue light ray. Betul. Banyak yang kita baca, tapi adakah kita mengaplikasikan apa yang kita baca untuk elakkan menggunakan telefon di bawah situasi yang gelap? Adakah kita mengaplikasinya? Bagi saya, sejujurnya tidak. Saya tidak mengaplikasinya. Tapi mungkin selepas perbincangan hari ini, saya akan insaf. Itu biasalah. Kadang-kadang kita pun macam nak cari sesuatu perkara yang boleh dilakukan sementara nak tidur. Itu yang tengok telefon. Okey, tapi hari ini kita nak berkongsi sebenarnya bersama dengan pakar mata kita iaitu Datuk Prof. Dr. Muhayyan Mohamad. Assalamualaikum. Hello, Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baik, hari ini perkongsian kita, Prof, berkenaan dengan bahaya jadi burung hantu. Ni memang khususlah untuk mereka yang mengamalkan tidur lewat sewaktu dalam tempoh sebegini. Kita nak tahu, Prof, dari sudut kesan terhadap mata kita kalau kita tak dapat rehat yang secukupnya, Prof. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton semua. Yang pertama, kita ingat dalam mata kita ni, kita ada banyak sel-sel peka cahaya yang Allah buat untuk kita melihat. Dan sebenarnya, bila pakai handphone dan sebagainya, kita ada dipanggil blue light radiation. Yang kalau terlampau dan tidak ada filter, akan menyebabkan kerosakan kepada retina, dipanggil macular degeneration. Okey. Tapi bukan saya nak cakap siapa pakai handphone semuanya tak elok, tetapi kalau melampau pakai dan juga kalau kita pakai macam malam kita pakai terang tu kan, kontras yang sangat kuat, dia akan menyebabkan satu kesan pada retina, nombor dua kepenatan kepada otot mata kita sebab apabila kita melihat dekat telefon kan, kita selalu akan dekat kan. Betul. So, otot mata kita akan, otot mata yang menggerakkan mata tu akan mengecut dan juga ada otot dalam mata lagi, dia panggil ciliary muscle pun akan contract. Sebab itu kalau kita tengok lama-lama kita letih. Yang keempat ialah mata jadi kering. Sebab bila kita tengok telefon tak berkelip, betul tak? Nak benda yang best tu, tak ada orang tengah membawang, kita tengok. Kan? So dari segi risiko untuk degenerasi makula tu tak tinggi mana, tetapi kalau berlebihan. Sebab kajian menunjukkan ya, berapa peratus daripada manusia ni, daripada ada baby boomers, Gen X, millennial semua tu, yang paling banyak tengok handphone lebih pada 9 jam satu hari ialah millennial sampai 37.4%. Okey. Banyak 9 hours. So, saya nak nasihatkan macam ni.
Satu mungkin doktor yang sebelum ni dah beritahu bahawa bukan hanya blue light ni mata, tetapi dia mengganggu proses tidur. Okay. Sebab dia mengganggu penghasilan hormon dia panggil melatonin untuk kita tidur dan rehat. Ya. Itu memang tidak sihat. So saya nak nasihatkan macam ni. Siapa-siapa yang guna handphone, ingat undang-undang ni 20-20-20. So dia 20, setiap 20. 20 minit Okey. kita tengok objek 20 kaki jauh Okey. selama 20 saat. Dan selalunya saya kata 20 saat ni kalau kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, cukup 3 kali. 20 saat. Okey, baiklah doktor. Prof, tapi kalau kita lihatkan secara gambaran lebih besarnya, apabila kita menggunakan gadget, tak kisahlah handphone ke tab ataupun laptop, apakah risikonya yang paling orang kata paling teruk yang boleh berlaku, sebab sekarang ni bukan sahaja dewasa menggunakan gadget tetapi anak-anak kecil juga menggunakannya. Jadi apakah risikonya apabila kita menggunakannya secara berpanjangan? Okey, bagi kanak-kanak, kajian menunjukkan otak mereka sedang mengembang dan bagi kanak-kanak yang bawah pada 2 tahun, jika digunakan, mata dia pun sedang berkembang, otak dia, saraf-saraf di otak sedang berkembang dan keupayaan dia untuk membaca dan semua tu pun sedang berkembang. So bayangkan, bagi kanak-kanak yang tengok game, katakanlah ya, untuk kita membaca, kita harus bergerak mata kanan kiri untuk mengikut tulisan. Tetapi kalau kita tengok handphone, dia banyak image, so mata anak tu tak pandai nak ada, dia panggil smooth movement, tidak pandai. So ini akan merosakkan dari segi kognitif dan juga keupayaan membaca. Dan ada juga orang menyebut kalau kanak-kanak dieksposkan handphone bawah umur 2 tahun, ini bukan kajian yang saya tahu, tapi sebenarnya ada orang cakap boleh ada takut ada faktor menyebabkan autism. Ini mungkin observation, bukan saya kata, tapi ada orang membuat pemerhatian ini. Jadi bagi ibu-ibu, saya faham di PKP ni kita banyak masa nak jaga, tapi jangan beli handphone, sebab pada saya handphone tu, minta maaf cakap, satu racun pada anak-anak terutama. Okey, Prof. Baik. Prof, mungkin di akhir ni Prof boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk setiap daripada kita ini dalam waktu tempoh ini, mungkin kita dah banyak kali melakukan orang kata dari segi penjagaan mata tu kurang sikit mengambil berat dan selalunya kita terdedah kepada penggunaan gadget ini. Apa sebenarnya tips terbaik untuk kita menjaga kesihatan mata kita, Prof? Okey, yang pertama, apabila kita pakai handphone, tentukan distance dia jauh, jangan terlampau dekat. Okey. Ya? Yang kedua, amalkan 20-20-20 tadi. Yang ketiga, bagus kalau kita basahkan mata kita dengan air mata palsu atau air lubricant. Sebab mata kita akan kering. Bila mata kering, kita rasa gatal. Bila mata gatal, kita gosok mata. Ini tak sihat. Dan bagi kanak-kanak, apabila mereka mula pakai handphone, ni psikologi sedikit lah ya. Kanak-kanak akan pergi pada handphone apabila mereka merasakan ibu dia tak sehebat handphone tu. Jadi ibu-ibu hebat, kena menyayangi anak-anak, buatkan semua bahasa kasih sayang dengan pujian, pelukan dan masa berkualiti pada anak-anak. Tekanan saya lah pada diri saya dan kita semua. Apa kata kita duduk rumah dengan kasih sayang dan gunakan masa ini untuk memasukkan akaun emosi kepada suami, kepada anak-anak, ibu mertua dan sebagainya. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Terima kasih. Prof jaga diri ya. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia tips daripada Prof. Datuk Prof. Dr. Muhayya. Ingat 20-20-20. Hari ini saya akan try apa yang Prof telah kongsikan tadi dan menarik. Masih belum terlewat, Sugi. Boleh cuba. Belum. Dan menarik kedua-dua Prof kita pada hari ini berkongsi bagaimana kekurangan tidur ataupun tidur lewat ni boleh menjejaskan fungsi otak kita. Itu mungkin kedengaran sedikit menggerunkan, tapi bayangkan kalau perkara ini kita tidak ambil secara serius, pastinya ia akan memberi kesan kepada fungsi otak kita. Kita ada lagi banyak perkongsian nak diberikan kepada anda berkenaan dengan topik ini, tapi kita tarik nafas kejap, kita rehat, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita tengah bercerita dan juga berkongsi dengan anda tentang bahaya jadi burung hantu. Dan dengan itu kita akan bersama dengan seorang lagi rakan selebriti kita. Kita bersama dengan Lizda Wati. Hello, hi Lizda.
Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari. Apa khabar Lizda? Alhamdulillah sihat. Tadi cat rumah ke macam mana? Dah siap ke rumah habis mengecat dia? Cat Alhamdulillah dah habis. Cuma dekor belum lagi sebab tengah order dia punya, apa orang kata, border-border tu kan. Okey. Buat sendiri je kat rumah. Okey, ni kalau kita nak buat dekor-dekor di rumah bolehlah mendapatkan inspirasi pada Lizda ya. Baik Habis nak buat Lizda. apa cuti-cuti ni? Kita nak kongsikan berkenaan dengan topik wanita hari ini. Kita bincangkan tadi berkenaan dengan bahaya jadi burung hantu. Kalau lihat Lizda sendiri di Instagram, waktu mengecat tu adalah waktu sepatutnya semua orang dah tidur. Tapi rajinnya Lizda ni, waktu itulah digunakan kesempatan untuk mengecat rumah. Bagaimana sebenarnya? Lizda tak terganggukah waktu tidur sebenarnya? Okey, dalam sepanjang PKP ni, itu baru 1 hari je saya tak tidur pukul 3 pagi tu. Okey. Maknanya hari-hari memang saya tidur seperti biasa. Cuma waktu cat, sebab bila cat ni saya ada baby. Okey. Anak umur 6 tahun tengah lasak. Baby tengah lasak, nampak mama je nak bergayut. Nampak mama je nak bergayut. So tak boleh. So, waktu cat saja saya ambil 1 hari tu untuk cat sampai lepas subuh baru saya tidur. Okey, faham. Jadi lepas tu saya rutin macam biasa baliklah. Tidur malam, siang tu baru buat kerja. Okey, faham. Jadi 1 hari itu sahaja dikecualikan. Jadi mungkin Lizda boleh kongsikan lah, memandangkan 1 hari itu sahaja yang digunakan untuk tidur pada pukul 3 pagi. Hari-hari biasa ni rutin tidur Lizda macam mana? Tidur macam biasa juga sebab sebagai seorang ibu di rumah, kerja sekolah yang cikgu bagi banyak sangat. Okey. Nak kena buat bacaan, kena buat penulisan. Jual pagi-pagi, jadi 3 anak masih belajar, darjah 6, darjah 5, dengan umur 6 tahun. Okey. Jadi cikgu semua WhatsApp kerja sekolah. Semua nak kena buat pada pagi tu. So pagi-pagi kena bangun macam biasa. Okey. Barulah kita tahu mak-mak ni macam mana tugas sebagai seorang guru. So jangan banyak komplain je mak-mak. Tapi kan Lizda sememangnya mendisiplinkan anak-anak ya tentang waktu tidur. Tidak ada anak-anak Lizda yang mungkin dalam tempoh PKP ini lewat tidur dan sebagainya. Tak ada masalah ya? Tidur memang terlajak sikit lah. Biasa pukul 9.30, 10 dah tidur kan. Tapi cuti ni terlajak jugalah pukul 11 baru nak lelap. Cuma tetap bagi tahu dengan diorang, kalau tak belajar, nanti buka saja sekolah, dah ada exam. Sebab seorang dah darjah 6 kan, UPSR. Yang seorang darjah 5. So, tetap kena nasihatkan anak-anak tu. Sebab kalau kita tak terap dari rumah nasihat, macam mana anak tu dekat sekolah. So, maksudnya inilah masa kita sebagai ibu nak tengok perangai anak masing-masing. Kalau sebelum ni anak pergi pagi, balik petang. Pergi pagi balik petang. Mak pun kadang kerja pergi pagi balik malam kan. Tak nampak perangai anak sebenar. Kita tahu hari Sabtu Ahad, kadang kita pun penat kan, tak boleh nak tengok sangat. Jadi ini masa yang paling sesuai untuk kita tahu, oh anak kita macam ni rupanya. Boleh tengok. Dalam masa 2 minggu ni saya rasa banyak jugalah, ada terkeluar jugalah perangai pelik-pelik yang saya tak pernah tahu. Mama tak pernah tahu pun perangai macam ni. Okey. Biasalah. Kalau ada anak-anak terutamanya yang kecil-kecil ni mungkin menjadi sedikit lebih mencabar sedikit. Jadi sedikit tips daripada Lizda bagi mereka yang mungkin mengalami kesukaran untuk menetapkan waktu tidur yang sama hari-hari. Mungkin bagi mereka sendiri ataupun anak-anak mereka. Mungkin Lizda boleh kongsikan sedikit tips. So yang saya tahu, saya pun dapat idea ni daripada beberapa rakan-rakan. Dia kata ada cikgu diorang pun nasihatkan. Macam ni je, nak pasti anak tidur, semua tutup lampu. Pukul 10 tu dah tutup semua lampu. Jadi mak ayah yang mana nak berjaga, selepas itu anak-anak dah tidur daripada engkau, barulah kita keluar dan nak buat apa-apa. Okey. Pukul 10 tu pastikan semua lampu rumah tutup. Maknanya dah bergelap ya. Semua kena berkorban. Lepas tu dah lelap barulah nak buat aktiviti tengah malam ke, nak jadi burung hantu ke. Mak ayah ni suka hati. Tapi pastikan anak-anak tu kita disiplinkan juga. Tutup semua lampu, dah tidur, barulah kita boleh teruskan aktiviti lain. Okey. Baik, terima kasih Lizda untuk perkongsian ni. Dan kami mengharapkan agar hari-hari Lizda juga diisi dengan antara aktiviti-aktiviti bermanfaat. Jaga diri ya.
Terima kasih. Ya, Bye-bye. okey. Terima kasih. Selamat tugas semua. Terima kasih. Itu tips yang amat berguna sebenarnya. Kita dah macam set dalam otak anak kita. Kalau kita dah tutup lampu, dah gelap, maksudnya time untuk kita masuk tidur. Saya setuju, tapi kena pastikan juga tidak ada sebarang gadget bersama dengan betul. anak-anak. Kalau bergelap pun, kadang-kadang anak ni bijak. Di bawah bantal tiba-tiba ada telefon, Ya, betul. ada tab dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat sebenarnya tadi kita dah berkongsi daripada sudut kesihatan dan juga dari sudut pandangan pakar mata kita sendiri. Kita nak tahu juga, adakah sebenarnya mereka yang sukar untuk tidur awal ini ataupun tidur lewat ini juga mengganggu secara psikologinya? Betul, Rina. Sebab saya pernah terbaca juga apabila kita kurang tidur, ia menjadikan seseorang itu lebih cenderung untuk murung. Kemurungan lebih cenderung dalam seseorang yang tidak mendapat tidur yang cukup. Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai kesan psikologi kekurangan tidur ni, kita bersama dengan Prof. Datin Dr. Mariani Muhammad Noor, seorang pakar psikologi di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, Prof? Ya, alhamdulillah sihat. Okey. Kita nak terus bersama dengan Prof berkenaan dengan kesan psikologi apabila ramai dalam kalangan, mungkin ada masyarakat kita ketika ini yang tidur lewat memberi kesan kemurungan. Adakah ianya benar, Prof? Dia bergantung pada siapa individu tu ya. Sebab tadi seperti yang kita dah dengar tadi ya, profesor dari UM itu ada mengatakan keperluan asas manusia ni ada banyak dan salah satunya ialah tidur. Ya? Betul. Maksudnya kita semua ini mesti tidur. Sebab itu dijadikan siang dan malam kerana waktu malam ialah untuk kita tidur. Waktu malam untuk tidur dan waktu siang untuk kita buat aktiviti-aktiviti. Ya? Jadi bila waktu malam itu terganggu, bila waktu malam terganggu, jadi ini boleh menjejaskan emosi seseorang itu dan juga cara dia berfikir juga. Ya? Bila saya kata emosi itu, bila kita ambil contohlah kanak-kanak. Ya? Kita ambil contoh kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ini tak cukup tidur, bila bangun dia akan menunjukkan tabiat yang kita sebut temper tantrum. Ya? Nak marah, baling-baling itu, tak nak makan, tak nak mandi, tak nak ikut kata mak ayah. Jadi itu semua disebabkan oleh kurangnya tidur, yang mana untuk kanak-kanak ini tidur ni sebenarnya Rina dan Sukita sangat penting. Kerana tidur ni bagi kanak-kanak ialah untuk menyimpan tenaga. Bayangkan kanak-kanak yang mereka ni aktif. Jadi bila mereka aktif, tenaga itu perlu diganti semula dan diganti itu adalah waktu tidur. Jadi sama juga dengan orang dewasa ya, dan banyak lagi kesan-kesan psikologi yang lain, tapi yang paling penting ialah pastinya emosi akan terjejas. Jadi bagi kanak-kanak, bagi pelajar-pelajar yang di sekolah, di universiti, itu juga boleh mengganggu proses pembelajaran mereka. Jadi kalau kita orang dewasa pula boleh menjejaskan produktiviti tempat kerja lah ya. Bayangkan Rina dengan Sugita 1 jam saja tidur malam tadi. Ya, bayangkan boleh tak mereka tampil di sini dengan cantik, dengan gaya bercakapnya, cakap terus bercakap, tak ada pakai skrip dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu aspek-aspek psikologi, kesan emosi yang boleh membawa kepada kesan psikologi yang lain. Okey, dan saya suka apabila Prof mengaitkannya dengan produktiviti seseorang, sebab sekarang ni mungkin musim PKP ini ramai antara pelajar, tak kisahlah sekolah rendah, sekolah menengah ataupun yang di universiti, mungkin mereka merasakan esok tak payah bangun awal jadi boleh tidur lewat, esok kita bangun lewatlah, lepas tu baru kita buat kerja sekolah. Jadi mungkin Prof boleh sentuh lebih lanjut mengenai produktiviti dan prestasi seorang yang terjejas diakibatkan tidur lewat ni. Okey, tadi saya ada sebut rutin ya. Rutin ni maksudnya ialah aktiviti yang dilakukan setiap hari pada masa yang sama, waktu yang sama. Jadi kalau sekiranya kita tidur tu ikut waktu yang berbeza, sekarang ni maklumlah PKP ni kan. Ada orang yang bangun awalnya 6.30 untuk pergi tempat kerja, tapi sekarang ni bangun lewat 8.30, pukul 9, malah pukul 10 pagi baru bangun. Jadi sedikit sebanyak ini sebenarnya boleh menjejaskan produktiviti. Ia memang di rumah, tetapi kita memanglah nak suruh duduk di rumah kan.
Tapi sebenarnya bila duduk di rumah itu jangan pula menjejaskan waktu-waktu lain. Contohnya waktu tidur, waktu makan. Orang makan tengah hari pukul 12, pukul 1. Dia makan tengah hari pukul 3, pukul 4. Itu dah menjejaskan. Kan? Jadi kalau bagi pelajar-pelajar, kanak-kanak di luar sana, pastinya ini boleh mengganggu cara berfikir. Ya. Saya ada seorang pelajar peringkat sarjana yang buat kajian ini. Ya. Dia telah melihat, kajian ini telah dibuat yang agak lama juga ya, tetapi saya rasa itu sesuai untuk disebut di sini. Corak tidur seseorang itu boleh mengganggu pemikiran. Apabila kurang tidurnya seseorang ini, dia boleh mengganggu ingatan jangka pendek. Baik, ingatan jangka pendek ini adalah bilangan item yang kita terima dari persekitaran untuk dimasukkan dalam store ingatan jangka pendek kita. Jadi bila kita kurang tidur, maksudnya terlampau banyak item-item itu telah masuk dalam ingatan jangka pendek dan ini boleh menyebabkan item-item itu tak boleh keluar. Mereka berebut-rebut nak keluar. Analoginya ialah bottleneck. Jadi bila ada bottleneck di situ, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang tak ingat. Contohnya ya, saya ambil contoh Sugita lah ya. Kata, pagi tadi minum apa ya? Pagi tadi makan apa? Itu kalau term biasanya lupa. Tetapi dalam psikologi, maklumat yang masuk dalam ingatan jangka pendek itu tak boleh keluar. Kerana terlampau banyak. Jadi bila ini berlaku pada mereka yang belajar, maknanya kanak-kanak sekolah, pelajar universiti, dia boleh menjejaskan proses belajar dia. Itu juga dengan ingatan jangka panjang, ini juga boleh mempengaruhi corak berfikir seseorang itu. Dan akhirnya bila ini berlaku, hasilnya ialah mereka akan jadi bimbang, cemas. Kenapa tak ingat ni? Kenapa tak ingat? Nanti nak exam tak ingat. Jadi bila dah cemas, maksudnya dah ada stres dekat situ. Stres yang terlampau, yang tak ada sokongan daripada persekitaran, kawan-kawan, keluarga. Ini boleh membawa kepada keburungan. Jadi bukan maksudnya kalau hari itu tak cukup tidur terus burung, tidak ya. Disebabkan oleh perkara-perkara yang berlaku akibat dari kurang tidur. Baiklah. Apabila Prof menyentuh tentang dah banyak perkara yang mungkin terjadi kepada seseorang individu itu sehingga menyebabkan mereka timbul rasa kebimbangan, rasa stres sebab sukar untuk mengingat sesuatu perkara, adakah juga berkemungkinan dalam situasi ini Prof, kalau kita lihat daripada konteks yang lebih besar, kalau dalam sesebuah keluarga tersebut mungkin akan timbul juga emosi-emosi yang kita tidak jangkakan yang akan berlaku. Contohnya dari segi tahap kemarahan itu lebih daripada luar biasa ataupun kadang-kadang berlaku juga keganasan dalam sesebuah keluarga itu Prof. Ya, memang ini boleh mempengaruhi kerana sekarang dalam keadaan PKP ni ya, pada saya PKP ke tidak PKP ke kan, keluarga itu akan berkumpul ya. Tetapi PKP ini adalah masa di mana satu keluarga itu berkumpul begitu lama, dari pagi ke malam, malam ke pagi, siang malam. Jadi dia tengok muka kita, kita tengok muka dia. Jadi dalam keadaan masing-masing tak cukup tidur, ada aja yang tak kena. Kerana tadi saya dah sebut, emosi itu terlalu sensitif. Hati itu terlalu sensitif, tak boleh diusik. Kerana kurang tidur. Ya? Jadi bila ini berlaku, bayangkan nanti kalau isteri, katalah isteri membebel, suami pun tak tahan nak dengar. Suami tak tahan nak dengar. Maklumlah sekarang ini suami pergi keluar, pergi beli barang. Jadi bila balik, beli barang-barang tak betul. Isteri membebel kan. Bila membebel, salah tu. Dah lah kurang tidur itu. Jadi anak pula menangis, nak itu, nak ini. Jadi memang boleh membawa kepada keganasan dalam rumah tangga jika tidak dikawal emosi, jika tidak dikawal sikap dan juga tingkah laku, ini yang akan berlaku. Jadi kalaulah kata tidur itu tidur secukup-cukupnya, ikut rutin yang sepatutnya, jadi manusia yang normal, saya rasa masalah ini tidak akan berlaku. Okey, jadi nampaknya sememangnya tidur lewat ataupun kekurangan tidur secara berpanjangan ni akan memberikan kesan dari pelbagai aspek. Tapi ini satu soalan saya nak tanya Prof juga. Adakah ia berfungsi, ada orang kalau tak cukup tidur, mereka ganti tidur. Katakanlah malam tidur 4 jam, lepas tu tengah hari tidur 4 jam lagi. Jadi cukup 8 jam. Adakah ia memberikan impak yang positif kalau kita buat sebegitu Prof? Dia bergantung pada siapa individu tu ya. Kalau individu tu contoh je lah kerja shift malam ya, pastinya dia perlu ganti balik untuk tidur waktu siang. Jadi
dalam keluarga itu mereka tahu bahawa okey kakak ni tak boleh kena kacau, abang ni tak boleh kacau, dia kena tidur. Tapi kalau sekiranya dia tidak ke mana-mana, malam kurang tidur, nak ganti waktu siang, pastinya perkara itu akan menjadi satu yang agak bercelaru dalam rumah itu. Dia bukan kecelaruan minda, kecelaruan sosial pun boleh berlaku. Okey. Baik, terima kasih Prof bersama kami berkongsi tentang kesan psikologi terhadap mereka yang suka tidur lewat. Jaga diri ya Prof, jaga kesihatan. Sama-sama ya, sama-sama jaga Terima diri. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pandangan daripada Profesor Datin Dr. Mariani Muatno, pakar psikologi kita. Banyak kesan psikologi yang kalau tidak kita lihat daripada sudut pandang yang serius, mungkin perkara ini akan menjejaskan kesihatan psikologi kita. Jadi Irina, secara keseluruhannya daripada awal perbincangan kita tadi, sememangnya kekurangan tidur ataupun tidur lewat ni menjadi burung hantu ni memberikan kesan dari segi kesihatan kita, mata kita, psikologi kita, psikologi termasuklah emosi kita, dan waktu-waktu sebegini adalah penting untuk kita menjaga emosi kita, dan nak berbalik pada kesihatan kita tadi tu, immunity, sistem imun kita adalah amat penting di waktu sebegini. Jadi lihatlah tidur anda itu sebagai sesuatu keperluan yang amat penting. Ya, saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Sugi tadi. Tapi kalau kelas Sugi sentuh kan, kalau kita nak ganti waktu tidur siang, dia takkan sama dengan waktu tidur malam kerana kita memerlukan waktu tidur yang nyenyak dan sebagainya. Mungkin ini yang akan menyebabkan segala proses dalam badan kita ini akan terjejas. Okey, kualiti tidur itu tidak sebegitu sama kan? Okey, baiklah. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, ini ada sesuatu yang kami nak wawarkan kepada anda untuk kita sama-sama menghulurkan bantuan bagi tabung bantuan kemanusiaan COVID-19, di mana anda boleh salurkan sumbangan anda untuk pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal untuk frontline seperti petugas-petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19 ini, dan juga keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi bagi anda yang ingin menyumbang, anda bolehlah menyumbang melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund. Nombor akaunnya adalah Maybank 514105323170, seperti yang tertera di kaca televisyen sekarang ni. Dan setiap sumbangan anda, besar atau kecil, amat bermakna, dan sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Dan yang pasti juga kita dah sampai ke penghujung siaran. Mudah-mudahan hari ini membawa pelbagai manfaat untuk anda penonton setia kami. Esok kembali lagi untuk topik hikayat perkahwinan, cara menangani pasangan kuat sentap. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalang.